Okay, baik. Okay, baik, kita mula insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul pada hari ini, malam ni. Seperti biasa malam Selasa, Rabu malam Khamis Rabu malam Khamis kita akan ambil perbincangan berkenaan kaitan Al-Quran. Cuma kebetulan itu permintaan daripada pihak penganjur untuk tajuk tentang pemerintahan dan juga kerajaan. Walaupun kita dah dapat Perdana Menteri, tapi setiap rakyat kena faham dalam Islam ni apakah perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara tersebut yang kita boleh belajar daripada Al-Quran Karim. Okay, baik. Jadi itu kita habiskan, alhamdulillah. Sampailah sekali kita ambil berkenaan dengan tajuk hak-hak dan juga kewajipan-kewajipan yang mesti ditunaikan ataupun wajib ditunaikan oleh pemerintah. Okey, pemerintah wajib untuk menunaikan akan ada kewajipan dan juga dia punya kacau tu ni. Okey. Dia punya pasal balik dasar buku kita ambil ni hukum wasiasatul ummah. Yang tajuk kita ambil ni hakim wal mahkum fil Quran Karim, pemerintah dan juga yang diperintah dalam Quran Karim. So kita kata itu kita punya macam kita akan ada 4 tajuk. Pertama kita akan bincang berkenaan dengan hari tu kita bincangkan mula sekali kita bincang tajuk ni berkenaan dengan tajuk pemerintah, sifat-sifat pemerintah dalam Quran. Kemudian minggu lepas kita ambil hak-hak dan kewajipan pemerintah dalam Quran Karim. Hak-hak yang kena tunai, yang patut diorang dapat dan kewajipan mereka kena tunai.
apa yang mesti ditunaikan oleh pemerintah dan Quran Karim. Kemudian hari ini kita akan masuk fasal ketiga ni, hak-hak dan kewajipan yang dihukum itu rakyat dalam Quran Karim. Itu yang kita akan bincangkan pada hari ini, insya-Allah. Baik. Okey. So kita last sampai itu bincangkan apa kewajipan pemerintah. Kita kata pemerintah ni ada kewajipan-kewajipan dia kena tunaikan. Pertama hak-hak ini patut dapat ada 3 yang kita bincang itu. Pertama, rakyat kena dengar dan taat pada mereka. Takkan ada kerajaan ataupun pemerintahan yang betul tanpa ada dengar dan taat. Kemudian kita ambil kena bila pemerintah ajak untuk berjihad, kita kena sahut, tunaikan. Kemudian untuk kita kena ada sifat menasihati ataupun inginkan pembaikan pada pemerintah. Kita nasihatkan dia, tegur dia. Kemudian kita terangkan kedua berkenaan dengan kewajipan yang perlu ditunaikan oleh pemerintah. Pertama, menjaga agama. Daripada tajuk ayat agama itu kita kata menegakkan hukum bagi Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah Taala saja. Kedua, dia kena dirikan solat, tunaikan zakat, perintah makruf, larang perkara mungkar. Okey. Itu kita ceritakan. Kemudian dia kena laksanakan hudud dan juga menjaga keamanan dan buat peraturan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang mana kita kata hudud tadi ada qisas dalam pembunuhan jiwa, bagi menjaga nyawa. Kemudian hudud untuk orang merompak, kena buat juga bagi menjaga nyawa dan harta serta keamanan laluan. Kemudian dia kena laksanakan hudud bagi orang mencuri. Semua negara ada peraturan. Tapi ini kita sebutkan berkenaan dengan ini semua jenayah. Tak ada siapa kata bukan jenayah, cuma masalah hukuman dia. Kemudian berkenaan dengan 4 berkenaan dengan had zina dan qazaf bagi menjaga maruah dan juga memelihara akan keturunan. Jadi kes tadi kot, tengok ada keratan akhbar berita tentang orang tu masuk penjara 6 tahun kan, wasted sebab dituduh merogol. Tapi lepas tu cek balik, perempuan tu kata tak ada apa-apa berlaku, dan 6 tahun wasted daripada nyawa dia. Okey. Lepas tak ada qazaf, tak ada hukum qazaf yang dilaksanakan. Okey, keempat okey. Kemudian dia kena laksanakan jihad memerangi musuh Islam, dan terlebih daripada 2, jihad talab dan juga jihad mempertahankan. Dua-dua dia kena buat. Kemudian yang terakhir okey, terangkan berkenaan dengan harta rampasan perang tu nak buat apa. Kemudian menjaga maslahah ummah. Okey, yang mana yang tak boleh dia lantik orang yang tak layak untuk mentadbir dan juga mengurus. So itu akan mendatangkan kerosakan bagi umat. Okey, baik. Hari ini kita akan masuk pada tajuk yang ketiga, mabahathus salis, hukukun wa wajibatun al-mahkumin fil Quran. Hak-hak yang mesti dapat dan juga kewajipan yang mesti tunai oleh orang-orang yang diperintah dalam Quran Karim. Okey. Seharusnya dikatakan di sini bahawa hubungan di antara pemerintah dan juga yang diperintah adalah hubungan yang bercambah, mutasyabik, kan? Dan juga hubungan yang kuat, ikatan yang kukuh, yang tak mungkin kita berkata tentang salah satu di antaranya tanpa sentuh satu lagi. Bila kita sebut tentang pemerintah, mesti sebut tentang yang diperintah. Bila sebut yang diperintah, kena sentuh yang memerintah. Kali ini kita dapati ketika perbincangan mengenai hak-hak orang yang diperintah, bahawa ia sebenarnya kewajipan yang kena ditunaikan oleh para pemerintah, okay? Yang mereka mesti beriltizam untuk mencukupkannya, menjaganya, dan bahawa kebanyakan daripada kewajipan ke atas orang-orang yang diperintah ni termasuk daripada hak-hak. Sementara banyak daripada kewajipan yang kena ke atas, kewajipan kena tunai ke atas orang yang diperintah ni, ia adalah hak-hak yang patut dapat bagi pemerintah dan wajib ditunaikan kepada mereka sedemikian juga. Maksudnya apa yang hak untuk orang yang diperintah, dia adalah kewajipan yang kena tunai oleh pemerintah. Manakala hak-hak kewajipan yang mesti ditunaikan oleh rakyat, kan, ia sebenarnya adalah hak-hak patut dapat oleh pemerintah. Okey, baik. Jadi kita akan bincangkan apa perkara ni. Baik. Yang pertama hak-hak orang yang diperintah dalam Quran Karim. Telah berlalu kepada kita
pementangan hak-hak bukan sekali dalam siri rancangan ni, dalam buku ni dia banyak kali disebut. Okey. Dan pada pertengahan fasal-fasalnya dan kajian-kajiannya, dan kita akan alih kepada dia, dan namun kita tidak akan ulang perinciannya, kerana mengelakkan pertindihan, pengulangan dan pemanjangan. Di antara hak-hak yang disebutkan oleh ayat Al-Quran Azim kepada untuk yang patut dapat kepada rakyat ataupun orang diperintah adalah, pertama, penyamaan al-musawah, layanan yang sama rata. Tak ada dilebihkan orang lain kepada yang lain. Ini kata nas-nas banyak dalam hadis Nabi SAW ada dalam semua. Kita tak ada siapa yang dilepaskan daripada pemerintahan ataupun hukum undang-undang, tak kira siapa saja. Baik, itu penyamaan kedudukan. Kedua, asyura, diminta pendapat dan nasihat, ataupun diminta perbincangan, diadakan perbincangan dengan rakyat supaya diorang tahu atau diorang berikan pandangan mereka dalam perkara-perkara tertentu, buat survey dan sebagainya kan. Itu boleh buat. Yang ketiga, kebebasan daripada rakyat yang perlu dapat adalah kebebasan untuk mereka. Contoh macam untuk belajar, kebebasan untuk cari makan, kebebasan untuk beriadah, semua sekali itu. Tapi macam sekarang ni, macam kes COVID-19 ni, bila berlaku sekatan, punca dia kerana penyakit, bukannya kerana kerajaan nak jadi diktator macam kerajaan Rusia dulu kan. Tak dibenarkan rakyat bergerak dari satu kawasan-kawasan lain kecuali dengan izin pemerintah kan. Itu benda sama lah apa yang dibuat sekarang. Tapi benda tersebut yang kita buat sekarang ni adalah untuk menjaga perebakan penyakit. Adapun orang-orang yang Rusia dulu, dia buat kerana ideologi mereka ada. Cuma sedihnya kita, banyak orang Islam kita sendiri terpengaruh dengan fahaman Barat, lalu melihat kepada hatta pakaian seragam, hatta baru ni sampai sekarang tak settle lagi di Amerika Syarikat, tentang pemakaian penutup muka. Sampai sekolah ada yang di-ban atau digantung allowance daripada kerajaan pusat kerana kerajaan negeri kerana mewajibkan pemakaian pelitup muka ke atas pelajar. Dia kata benda tersebut adalah tanda macam kongkongan, tanda macam mereka tak ada kebebasan sebagainya. Memang mereka datang belajar kan. Kata hak dia. Memang kita kata kalau kita dalam Islam pun memang masalah asal, bila sekolah tu wajibkan peraturan, kita kena ikut lah. Jadi memang sekolah publik yang banyak masalah ni. Sekolah private di mana-mana, UK ke, dan di Eropah ke, di Amerika Syarikat ke, semua ada pakai seragam. Ingin pakai seragam, tak boleh pakai tak seragam. Itu antara disiplin yang diletakkan untuk para pelajar tadi, kena pakai pakaian seragam. Tapi bagi orang-orang yang dah westernized, yang kepala mereka dah memang teruk sangat, mereka anggap itu adalah komunis. Pakai baju seragam tu komunis. Itu masalah jugalah. Okey. Lepas tu kita uniform kan, pakai baju sekolah tu, itu bagi diorang komunis. Tak diberi kebebasan pelajar pada pelajar tadi untuk pakai apa saja. Tapi last sekali lah, pakai apa saja tu, yang baju tak cukup kan. Kemudian berlaku kes-kes pencabulan dan sebagainya, punca dengan sebab tidak menjaga aurat dan pakaian yang elok, yang proper untuk berada di sekolah. Okay? Jadi dia kata itu hak dia nak pakai macam tu. Dia masuk premis sekolah dan dia nak pakai macam dia nak. Ini masalah lah. Okay. Kemudian mendapat kesenangan dengan kesamaan keadilan, menikmati keadilan, kemudian menikmati keamanan dan aman ke atas agama mereka, nyawa mereka, maruah mereka dan juga harta mereka. Ini dikatakan benda-benda yang asas, hak-hak yang orang-orang yang diperintah mesti perolehi. Jadi secara asal persamaan taraf. Kemudian tapi yang layak lah, macam lelaki dan perempuan. Kan lelaki pakai songkok, perempuan pakai tudung. Itu betul dia. Bukan kita sama rata perempuan pakai songkok juga kan. Apa lelaki pakai, perempuan pakai, itu bukan. Penyamaan, syura, diajak musyawarah, kebebasan dan juga menikmati kesamaan, menikmati keamanan. Okey. Dia nanti yang kalau kita dapat, kita baik. Kita tengok balik. Baik. Kedua, okey, jadi hak-hak tersebut memang kerajaan kena serahkan, kena pastikan diperolehi semua rakyat.
Semua rakyat kena perolehi hak-hak tersebut. Ya? Tidak ada dilebihkan siapa, tak ada macam ni kayangan, ni tak kayangan. Kan baru ni kan bila berlaku kes hukuman kepada orang-orang yang biasa, perlepasan pada orang-orang yang kaya. Yang kaya dipanggil perlu nak buat apa-apa kena tanya dulu peguam negara boleh tak file dan sebagainya. Buka kertas siasatan. Tapi kalau orang biasa buka terus saman. Ni tak patutlah. Okey. Tapi ingat syura yang dikatakan kepada rakyat ni, dia bukan maksud kerajaan kena ikut. Syura tu maksud dia bila dia orang minta musyawarah keputusan di tengah rakyat. Oh ni ada geng-geng ajaran sesat daripada ahli politik yang ikut yang dulu parti PAS kemudian jadi parti amanah lah benda. Dia kata hak rakyat menentukan. Itu tak ada dalam Islam sebenarnya. Memang kita letakkan pada kerajaan, tapi rakyat boleh memberikan suara, boleh menasihatkan, boleh musyawarah dengan kerajaan untuk tajuk-tajuk tersebut. Tapi bukan memaksa kerajaan ikut cakap mereka. Sebab nama pun nanti kita nak bertanggungjawabkan pemerintah tadi. Kalau dia terikat dengan keputusan majoriti, so apa dia buat oleh dia bukan salah dia, salah majoriti lah. Itu problem juga. Okay, bila kita kata apa dia buat ni adalah kebebasan, adalah hak, adalah keputusan majoriti. So pemimpin tadi tak salah apa pun jadi. Anything happen, dia tak boleh salahkan. Sebenarnya. Sebab tu dalam Islam sebenarnya tak boleh, pasal kita kata tanggungan pemimpin tadi macam bapa seorang bapa. Kena ditaati, dipatuhi apa keadaan sekalipun. Supaya akan menjadi kita panggil kekal aman, damai keadaan negara tersebut, dalam rumah-rumah tersebut dengan adanya ketaatan. Okey. Dan kebebasan tadi macam kita sebutlah, kebebasan untuk buat perkara-perkara tapi dalam batasan halal haram juga. Okey. Halal haram. Kemudian menikmati keadilan dan juga menikmati keamanan. Itu yang dikatakan sebagai hak yang kerajaan kena penuhkan, berikan kepada rakyat. Okey. Kemudian sanian yang kedua, wajibatul mahkumin fil Quran Karim. Perkara-perkara wajib yang mesti ditunaikan oleh orang-orang yang dihukum, yang diperintah. Pemerintah kena tunaikan, akan dapat benda ni. Yang tadi kena tunaikan perkara tersebut. Yang ini perkara-perkara yang mesti dilakukan oleh yang diperintah untuk yang memerintah. Okey. Dan ketika kita menyebut hak-hak orang yang diperintah, yang wajib untuk ditunaikan kepada mereka, kita dapati dia sebenarnya adalah melazimi penjelasan kewajipan yang disusun, yang diatur ke atas mereka terhadap pemerintah mereka dan juga negara mereka. Mana kita dapati bila kita sebut hak-hak yang patut dapat kan, kita kata yang wajib ditunaikan kepada mereka, kita dapati dia adalah beriringan ataupun melazimi penjelasan kewajipan yang disusun kat atas mereka terhadap pemerintah mereka. Maksudnya sama rata lah. Bila mereka dapat hak, mereka ada kewajipan. Mereka ada hak, mereka dapat hak, mereka tunai kewajipan mereka kepada pemerintah mereka dan negara mereka. Kena tunaikan kewajipan kepada negara dan pemerintah. Wallati dan yang telah lalu bersama kita sebahagian daripadanya ketika pembincangan mengenai hak-hak pemerintah. Kita ada sebut 3 perkara kan, ataupun 2 kita sebut 3 perkara, tapi kita sebut jihad, dengar dan taat, jihad, keluar jihad bila diajak, kemudian menasihati pemerintah. Kita sebut 3 tu. Tapi kat sini dia tambahkan lagi selain daripada yang kita dah bincangkan. Kewajipan yang rakyat atau orang diperintah kena tunai pada pemerintah. Okey. Dia kata sebagai contoh, dengar dan taat pada perkara makruf. Ini kita bincangkan. Okay. Kemudian menasihati dengan lembut. Saya balik pada asal, dia salah tapi bukannya hak untuk kita jerit tengking kan. Siapa Muhyiddin? Tak ada, bukan itu. Tak ada perlu. Aku tak kenal. Itu tak ada. Dia pada sudut asal dia, pasal kadang-kadang benda macam tu yang tunjuk perasaan dia bukan daripada budaya Islam, bukan budaya daripada masyarakat yang timur. Pasal benda ni adalah sebenarnya budaya dibawa daripada barat. Kan, keluar beramai jatuh pemerintah sebagainya, pemberontakan. Tapi permulaan dengan kononnya keluar di jalan raya mengamuk.
mengamuk. Kemudian bila disuruh masuk truk, tak nak lawan. Lepas tu kena saman, minta orang bayar. Dia ngok-ngek. Baik. Okay. Dan di antara kewajipan selain daripada beri nasihat, dengar dan taat adalah bai'ah. Buat perjanjian, taat setia dengan pemerintah. Yang dimaksudkan dengan bai'ah adalah terikatnya hukum terjadinya hukum bagi pemerintah Muslim. Mana kita letakkan hukum untuk dia. Mana kita berikan dia hak untuk menghukum, hak untuk memerintah bagi seorang pemerintah Muslim supaya dia menjadi dipertanggungjawabkan mengenai orang-orang masa dia, orang yang menjadi pada tempat atau masa dia berada, dipertanggungjawabkan dia tentang orang tersebut. Tapi kena dia dulu dapat hukum. Kalau hukum tak ada pada dia, tak dengar, tak ditaati, dan kita tak berjanji setia dengan dia, dan tak timbul tajuk kita nak persoalkan dia. Jadi mana bersepakat ulama ke atas kewajipan menegakkan pemerintah. Memang wajib kita pilih seorang pemerintah dan naikkan dia. Okay. Berkata Ibn Hazm Az-Zahiri, dia kata telah bersepakat ke semua ahli sunnah ke atas bahawa umat ini wajib ke atasnya untuk melantik atau menentukan atau mengikat seorang atau patuh. Wajib ke atasnya patuh tunduk kepada seorang pemerintah yang adil yang melaksanakan di tengah-tengah mereka hukum-hukum Allah. Dia kena, ini asas. Mereka kena lantik. Cuma lepas lantik tu jadi apa? Tajuk lain lah. Melantik itu wajib. Melantik pemerintah itu adalah wajib. So kalau tak ada pemerintah yang memerintah, saya habislah ahli ihwal atau urusan umat Islam. Sebab kita kena ada pemerintah yang merintah. Kalau 3 orang keluar pun Nabi suruh seorang jadi ketua. Ini kan pula kalau kita dah berkampung dalam satu kampung atau dalam sebuah negeri atau sebuah negara. Tak nak ada pemerintah buat kerja sendiri, itu tak ada. Ya. Berfirman Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala firman dalam Quran dan surah An-Nisa 59, Allah Ta'ala nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taati Rasul, dan taatilah pemegang urusan di kalangan kalian. Ulil amri yang memegang urusan di kalangan kalian. Itu pemerintah lah. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian bercanggahan pada satu-satu perkara, faruddu ila Allah war Rasul, maka kembalikan ia balik kepada Allah dan kepada Rasul. Jika in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika beriman dengan Allah juga hari akhirat. Dzalika khairum wa ahsanu ta'wila, itulah yang terbaik dan seelok-elok penjelasan. Okey, penerangan pemahaman. Baik. Berkata Imam Tabari menjelaskan ayat ini, yang dimaksudkan ulil amri itu adalah mereka adalah umara, para amir, para ketua atau gubernur, wal wulad, dan juga wali, para pemerintah kawasan. Dia kata mereka adalah para pemerintah, para umara dan para wulad, para pemerintah dan juga para penguasa, pada apa yang ia bagi Allah sebagai ketaatan, pada apa yang padanya bagi Allah sebagai ketaatan, dan untuk umat Islam ada maslahah. Taat pada mereka kerana Allah Ta'ala itu ketaatan, dan untuk Islam untuk umat Islam ada maslahah. Berkata Ibn Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini, ulul amri minkum itu adalah humul ulama ul umara. Mereka adalah para ulama dan juga para umara, ulama dan juga para pemerintah. Tapi sebenarnya ketika kita lihat pendapat yang dikatakan oleh Ibn Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini, memang pada zaman para sahabat dulu, macam Umar bin Khattab, ketika dia mengantar gubernur-gubernur yang ke seluruh pelosok dunia Islam, semua gubernur tadi juga ulama. Mereka ulama, mereka umara dalam satu masa. Zaman kita sekarang ni tak ada macam itulah kan, yang umara tak nak belajar akan agama, tak nak tahu halal haram. Yang ulama pula tak nak pula mentadbir, tak nak terlibat dengan pentadbiran. Zaman para sahabat, mereka dengan dua-dua tadi, mereka jumpa orang tu, dia bukan hanya setakat buat kerja boleh buat kan, tapi dia sebenarnya seorang yang alim. Dia bukan memerintah saja, dia juga seorang yang alim, mengetahui akan hukum halal haram. Itu beza dia. Sebab tu bila kita lihat
ada kata ulama atau umara, dia sebenarnya tak pernah salah. Ini dipanggil apa? Khilaf yang tanawu' dalam tafsir. Tapi sebenarnya lafaz tadi bukannya bercanggahan. Dia lafaz sama. Kan? Ulil amri itu pada zaman mereka adalah orang yang memang panggil apa, dari sudut agama pun dia betul, daripada sudut pengurusan pun dia kuat. Dua-dua sekali. Okay? Dan telah bersabda Rasulullah SAW, man mata walaysa fi unukihi bai'atun. Barang siapa mati dan tiada pada tengkuknya sebarang perjanjian, tak ada ketaatan pada siapa, mata maitatan jahiliyah, mati dalam mati yang jahiliyah. Ini bukan maksud dia anda kena masuk parti politik tertentu, tapi anda kena ada ketua atau pemerintah yang diberikan ketaatan setia. Kalau anda kata berlaku perintah untuk pergi berjihad, orang tu lah yang kita patut ikut. Tapi ini pemerintah betul, bukannya yang gerila ke, yang sekian ke, bukan. Okay? Dan hadis ini sangat jelas petunjuk ke atas wajib membai'ah akan imam atau pemerintah. Berkata Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan akan tajuk ini. Dia kata telah ajma'al ulama'u, telah bersepakat para ulama' ala annahu yajibu 'ala al-muslimina nasbu khalifatin. Yajibu 'ala muslimina nasbu khalifatin. Dia kata telah bersepakat para ulama' bahawa sungguh wajib ke atas orang-orang Islam untuk melantik atau menegakkan seorang khalifah. Maka bai'ah terhadap khalifah Islam ni adalah perkara yang sedia diketahui, termasuk dalam agama daripada perkara yang mesti. Dan tidak menegakkan pemerintah atau khalifah atau pemerintah Muslim akan mendatangkan kemudaratan dan juga kacau bilau. Berkata Ibn Khaldun dalam mukaddimah beliau, ketahuilah bahawa bai'ah ia adalah perjanjian untuk taat. Bai'ah itu adalah perjanjian untuk taat. Okay? Seolah-olah seorang yang membai'ah itu berjanji dengan ketua dia ke atas bahawa dia akan menyerahkan kepada ketua tersebut pandangan pada urusan diri dia dan urusan umat Islam. Yang dia tak akan mencabut atau merebut ketua tadi pada sesuatu pun daripada itu. Dia mentaati pada perkara yang dipertanggungjawabkan dengannya daripada perintah yang daripada segala perintah di atas kecergasan ataupun di atas ketidaksukaan. Suka tak suka dia akan buat. Okay. Okay, jadi sekiranya membai'ah seorang hakim ni sedia diketahui termasuk dalam agama daripada perkara yang mesti. Maka sungguhnya menanggal bai'ah, mencabut bai'ah ataupun lari daripada perjanjian, berundur tak mau mara untuk berjanji, dikira sebagai satu dosa besar. Termasuk satu dosa daripada dosa besar selama mana tak muncul daripada orang yang bai'ah tu apa yang dibai'ah, apa yang bertentangan dengan usul iman. Apa yang bertentangan dengan usul iman tak muncul daripada dia, maka wajib, ya. Kerana itu perbuatan dia tak berikan, ia adalah sebenarnya mencabut ataupun merungkaikan terhadap perjanjian. Mana kita dah janji kan, untuk perjanjian, tapi kita rungkaikan, tak nak beri perjanjian. Dan Allah Subhanahu telah menjanjikan sesiapa yang merungkaikan kan perjanjian. Dia tak nak berjanji. Allah Ta'ala firmankan dalam Quran, contoh dalam surah Al-Fatih ayat ke-10, Allah kata innal ladina yubayyi'unaka, orang-orang yang membai'ah engkau. Itu dia bawa pokok tu. Inna yubayyi'un Allah, mereka sebenarnya janji dengan Allah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Faman nakatha, barang siapa yang berundur, fa inna yankuthu 'ala nafsi, maka dia undur ke atas diri sendiri je. Tak siapa rugi, Islam tak pernah rugi. Wa man awfa bima ahada alaihi Allah, dan bersiapa yang bersetia dengan apa dijanjikan ke atasnya oleh Allah, fasyu'tihi ajran azima, akan berikan dia ganjaran yang besar. Itu asas kita panggil apa? Bai'ah ni memang sepatutnya dijalankan, disetia dan tak boleh dirungkaikan. Cuma dalam masyarakat kita je bai'ah ni boleh tukar-tukar ikut kepada parti politik dan sebagainya, tukar suka hati. Rasa orang ni untungkan dia, sokong orang ni. Bila nampak orang ni mudaratkan dia, tukar balik. Ini tak ada. Itu antara kumpulan manusia yang takkan dipandang Allah Ta'ala, takkan dibersihkan, takkan Allah Ta'ala takkan beri keampunan pada dia. Dia adalah orang yang dia membai'ah kerana kerana akan dapat barang dan dunia dia. Dan bila dia tak dapat dunia, dia tarik bai'ah dia balik. Itu tak ada dalam Islam. Tak dibenarkan. Baik.
Okey, berkata Imam dalam Sahih Bukhari, dalam Bukhari daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda kepada kami Rasulullah SAW. Ni sangat penting difahami hadis ni. Hadis ni adalah riwayat Bukhari, dan Muslim pun hadis ni, lafaz ni. Tapi kita baca lafaz Bukhari ni. Baik. Dia kata dalam hadis ni, Nabi kata apa? Innakum satarawna ba'di asaratan wa umuran tunkirunaha. Sungguh kalian akan lihat sesudah ketiadaan aku nanti akan sikap mementingkan diri sendiri, melebihkan diri ke atas orang lain, dan perkara-perkara yang kalian tak akan setuju. Kalian tak setuju. Banyak kan macam sekarang lah. Tak setuju orang ni, marah dengan ni. Tapi qalu, berkata para sahabat, fama ta'muruna ya Rasulullah. Maka apa kau nak perintah kami wahai Rasulullah? Qala, baginda bersabda, tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum. Kalian tunaikan hak yang wajib ke atas kalian. Apa kewajipan yang wajib? Maka tunaikan. Apa hak yang kalian kena tunaikan? Okey, tunaikan yang wajib ke atas kalian. Okay. Dan dalam masa sama, wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Namun kalian mintalah pada Allah Taala apa yang sepatutnya kalian dapat. Bukan juk perasaan, bukan macam kamu tak setuju, tak ada. Tunaikan apa yang patut diorang dapat, yang kena wajib kata kita tunaikan. Namun kita kena minta kepada Allah Taala pada apa yang kita tak dapat daripada hak kita. Ni apa yang Nabi sabdakan. Para sahabat tanya apa nak buat. Dan banyak orang akan kata kita berontak, kita rampas apa pun di harta yang diorang ada. Kita akan cakap yang tu. Jadi kita lupa sebenarnya panggil apa? Yang Nabi ajar bukan sedemikian. Kita lupakan ajaran Islam, ikutkan ajaran orang lain. Okay. Maka hadis ini dan selainnya memastikan, memutuskan tentang pengharaman, membatalkan akan janji. Dan keluar daripada ketaatan, keluar daripada mentaati seorang pemerintah. Dengan apa bentuk daripada bentuk keluar. Tak kira bentuk macam mana pun. Kalau benda tu bentuk sekalipun dalam bentuk apa tulisan ke sebagainya kan. Pasal macam zaman sekarang ni banyak orang buat dekat Facebook, dekat Twitter, dekat Instagram kan, dia hantar apa ciapan ke apa sebagainya kan. Dia tweet kat situ, dia ni kat sini. Tapi benda-benda tersebut sebenarnya dia sebarkan untuk orang ramai membenci pemerintah. Kita tak suka pun apa buatan pemerintah, tapi tak ada hak untuk kita. Macam saya ulangkan, saya kata kedudukan pemerintah ni macam bapak kita. Teruk mana pun bapak kita, tak pandai mana pun tentang agama dan sebagainya, tak pernah menghalalkan kita tengking dia. Tak pernah halal. Tidak pernah halal. Itu benda-benda yang kena faham. Sebab kedudukan Allah Ta'ala angkat untuk pemerintah tadi, dia dapat kedudukan tersebut. Tapi kita kat Malaysia ni macam menteri-menteri, Perdana Menteri ni sebenarnya pentadbir lantikan je. Kalau dia kata apa yang Tuan Agong tak bagi mereka naik, tak naik lah. Ya. Baik. Qala al-Ajuri, berkata Imam Al-Ajuri rahimahullah, dia kata apa? Dan sungguh aku telah nyatakan daripada peringatan mengenai mazhab atau fahaman-fahaman Khawarij dan apa ada dalamnya daripada penyampaian bagi siapa-siapa yang dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Padanya ada penyampaian untuk sesiapa yang Allah Ta'ala lindung dia daripada, Allah Azza wa Jalla lindung daripada mazhab Khawarij. Ya. Okay, dan tidak berpendapat macam pendapat Khawarij, serta tidak bersabar di atas kezaliman para pemerintah. Okey. Serta ke pemerintah dan juga kecenderungan ataupun ketidakadilan para gubernur. Dan tidak keluar, walaupun dia tak puas hati pun dia tak keluar ke atas mereka dengan pedangnya. Dan dia minta kepada Allah Ta'ala, Allah yang agung, untuk menyingkap kezaliman daripadanya. Bagi dia lapang daripada kezaliman dan daripada semua umat Islam. Dan doakan untuk para pemerintah tadi dengan pembaikan. Ni kadang ada orang tu asyik keluarkan cerita menyampah kan, bila nak baik je pemerintah awak. Kan patutnya kita doa, ya Allah baikilah dia, ya Allah suruh jadikanlah, tukarkanlah dia punya kefahaman. Allah Ta'ala mukallibul qulub. Kita ni kadang-kadang sibuk tengok tulis dekat Facebook kan, kutuk kerajaan, kutuk sekian. Macam mana akan berubah keadaan? Kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita minta kepada Allah Ta'ala untuk membaiki keadaan kita. Tapi kita sibuk tulis macam-macam dekat Facebook, Twitter, Instagram sebagainya.
Ini salah. Ada saya tengok, saya kata hari tu lah, saya kata ada orang tu saya rasa nak unfriend je. Sebab dah friend lama dah, kita tengok apa, dia punya mutual friend kita dengan dia banyak beratus. Tapi bila kita ambil dia, kita tahu kan, perangai sebenar sebagainya kan. Jadi baik pada asal kita memang pada sudut ni memang kita patutnya kita doa kebaikan bagi dia. Kita nak dia bertukar, tapi kita asyik kutuk je. Tak pernah kita, ya Allah baikilah dia, Allah tu apa beri hidayah pada dia. Tak nak kita lafazkan itu. Okey. Itu yang salah sebenarnya, kita berdoa kan untuk mereka, okey. Dan serta menunaikan haji bersama para pemerintah, berjihad dengan mereka setiap musuh umat Islam. Solat di belakang mereka Jumaat dan juga hari raya, 2 hari raya. Dan jika mereka merintahkannya dengan ketaatan, maka dan dia mampu untuk untuk dia mentaati mereka, dia taati mereka. Dan bagi siapa tak mungkin dia untuk mentaati, maka dia minta uzur, lepaslah, berikan alasan. Minta tak ikut. Dan jika mereka pemerintah tadi perintahkan dia seorang ni dengan kemaksiatan, dia tak taatilah mereka. Pada perkara itu je lah. Okey. Pada perkara itu. Dan bila berlaku di antara mereka, di antara pemerintah ni, sebarang fitnah, sebarang ujian, dugaan, okay? Mereka berperang ke, gaduh ke, rebut kuasa ke, orang yang beriman tadi, dia kekalkan diri dalam rumah. Kekalkan diri dalam rumah. Dalam rumah dia. Dan dia tahan lidah dia dan tangannya. Okay? Dia tahan lidah dan tahan tangan. Okay? Dan dia dan dia tidak tumpukan apa mereka berada padanya. Tak sibukkan ni apa jadi tak sibukkan. Okay? Dan dia tak membantu ke atas, dia tak menolong ke atas penyebaran fitnah, penyebaran kacau bilau. Okay? Dan barang siapa ini sifat dia walaupun ada perintah-perintah macam tu, maka dia di atas jalan yang lurus, insya-Allah taala, kata Imam Al-Jurri. Okey. Seumpama ini juga telah berkata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab Minhajus Sunnah. Dia kata yang masyhur daripada mazhab Ahli Sunnah bahawa mereka tak melihat tak berpendapat untuk keluar menentang terhadap para pemimpin dan juga memerangi mereka dengan pedang, sekalipun pada pemerintah tadi, pemimpin tadi ada kezaliman. Sebenarnya ditunjukkan itu kepada ahli hadis yang sahih yang melimpah ruah daripada Nabi SAW. Dan juga barangkali dia tidak dia disebutlah betul-betul ditinggalkan tajuk tu. Dan barangkali dia kata dan barangkali dia tidak hampir-hampir tidak mengenal kumpulan yang keluar menentang pada pemerintah mempunyai kuasa, kecuali pada keluarnya tadi ada kerosakan yang lebih besar dari kerosakan yang menghilangkan pemerintah tadi. Dia cuma guna perintah, guna kekuasaan. Tapi kekuasaan yang datang lepas tu lagi teruk. Kerosakan macam kita tengok kat sini lah, dekat Mesir, Syria, Jordan, semua negara berkenaan, kita lihat kerosakan tu dah jadi makin besar. Walaupun kononnya buang pemerintah yang zalim tu berjaya. Tapi lepas tu keamanan tak pernah stabil. Tak pernah stabil sampai sekarang. Okay. Jadi kerosakan lagi besar daripada hasil melepaskan kerosakan tersebut. Okay. Dan dia kata setia dengan bai'ah ni termasuk daripada kewajipan. Kerana ada untuk manusia ni hak. Dia kata boleh pada untuk dia melepaskan hak-hak dia. Okay. Kerana sekiranya boleh untuk manusia tu lepaskan pada hak dia boleh turun, let go hak dia. Okay. Tapi tidak boleh untuk dia hak dia ada hak untuk dia pula dalam masa sama mengabaikan pada kewajipan dia. Dia kata kalau dia ada hak, saya tak kisah, tak nak. Tapi bukan maksud bila dia tak nak maka dia boleh rosakkan pula orang lain. Tak boleh. Dia tak ada hak pula kat situ. Dia dalam melampau dalam mengabai pada kewajipan dia. Sebab apa kat sini kita kata sedemikian, untuk menjaga bagi kebaikan umat dan melindungi keadaan mereka daripada kacau bilau dan juga ketidaktetapan. Itu maksud dia. Okay, dan antara kewajipan yang pasti selain daripada kita sebutkan tentang tajuk apa tadi, dengar dan taat, nasihat,
Kemudian apa yang tadi kita ambil tadi adalah bai'ah. Buat janji setia. Dan kalau kita buat janji setia dan kita langgar, maka kita akan dimurkai oleh Allah SWT dengan terang. Okey. Kemudian seterusnya adalah penjagaan. Ini yang tugas rakyat juga adalah penjagaan akidah dan juga kelebihan-kelebihan. Kalau datang arahan Tuhan sekalian alam, seluruh Tuhan langit dan bumi terhadap orang Islam untuk memelihara atau menjaga akidah mereka. Okey, dan juga kelebihan-kelebihan mereka. Dengan semua mereka dengan setiap keupayaan yang mereka ada dan berbagai macam bentuk perlindungan dan pertahanan. Dia kena buat kerja untuk menjaga akidah dan kelebihan. Ini benda yang kita kena buat, kita sama-sama kena buat. Tak boleh kita tinggalkan kepada pemerintah. Pemerintah dia boleh sebutlah macam macam baru ni PMYT kan. PMYT yang benda tak perjalanan mimpi entah benda tak yang terakhir. Jadi dia buat macam-macam kata-kata tadi. So keluar ceritalah berkenaan dengan tajuk. Ini kena tumpu dahulu. Kita kena tumpukan perkara ni. Sebab akidah berbanding dengan perkara yang lain ni paling penting. Tapi banyak orang kadang tak faham. Jadi dilupa. Sebenarnya dalam perkara ini kewajipan kita. Kita nampak kita kena tegur, bukan kita biarkan tegur kerajaan ambil tindakan. Jadi yang pertama dia kata untuk menjaga akidah, kelebihan mereka dengan semua mereka upaya yang berupa bermacam-macam bentuk penjagaan dan juga pertahanan. Di antaranya adalah pelaksanaan dakwah kepada Allah, menyebarkan akan peringatan dan kesedaran serta menolak akan semua syubhat para golongan sesat dan juga orang menyimpang. Dari orang sesat menyimpang kita kena ambil tindakan, bukan kita dibiarkan. Kita kena buat penjelasan. Bismillah Allah Ta'ala dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 125 Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan juga bimbingan yang baik. Wajadilhum billati ahsan, dan jidallah mereka, debatlah mereka dengan ia yang terbaik. Inna rabbaka huwa alim man dhalla an sabili, sebenarnya Tuhanmu hai Muhammad lebih tahu tentang siapakah yang sesat. Lebih mengetahui tentang siapakah yang sesat daripada jalannya. Wa huwa a'lam bil muhtadin, dan dia amat mengetahui tentang orang yang mendapat petunjuk. Berkata Al-Allamah As-Sa'di menjelaskan ayat ni, yang kata suruh kita seru berdakwah kepada Islam. Berkata Al-Allamah As-Sa'di, dia kata hendaklah maksudnya ialah hendaklah jadi seruan engkau kepada sekalian makhluk dengan hikmah. Hikmah ni adalah setiap apa yang di atas tahap atau kesesuaian keadaannya, kefahamannya, kata-katanya dan juga ikutannya, kepatuhannya. Dan setiap orang dia ada kadar masing-masing. Keadaan dia berbeza, kefahaman dia berbeza, dan juga kata-kata dia berbeza, dan juga kepatuhan dia pun berbeza juga. Itu sebab hikmah tu ada. Dan yang ada hikmah tadi adalah berdakwah dengan ilmu, bukan dengan kejahilan. Jadi kita nak berdakwah dengan ilmu. Dan jangan ikut macam sebahagian besar daripada kumpulan yang ikut tabligh contohnya kan. Dia tak pergi belajar dulu. Sepatutnya dia belajar dulu kemudian baru dia berdakwah. Itu kadang keluar bukan tu. Hadis orang ni cerita untuk cerita, dia hafal ikut mulut ke mulut je. Tapi tak hafal betul pun. Jadi kita kena perhatikan balik. Kena berdakwah je tapi dengan ilmu. Bukan dengan kejahilan. Okey. Dan memulakan yang terpenting kemudian yang penting lepas tu. So kalau kita memula sekali kita selamatkan adalah akidah umat Islam. Contohnya. Dan kemudian yang lebih dekat kepada pemikiran dan kefahaman. Apa yang lebih jelas, lebih mudah. Okay, dan dengan apa akan terjadi penerimaannya lebih sempurna. Okay, dan dengan lembut dan lebih dengan lembut, dengan halus dengan lembut. Dan jika orang tu dia terarah, okay, jadi patuh dengan hikmah. Maka jika tidak, maka dia kena berpindah kepada dakwah dengan bimbingan yang baik, tawadan yang baik. Jadi iaitu dengan perintah dan juga larangan yang beriringan dengan galakan dan juga penggerunan. Just ingatkan orang dengan benda-benda berkenaan. Dan jika orang diseru tadi melihat bahawa apa yang dia berada padanya adalah lebih benar, ataupun dia ni penyeru kepada ataupun dia adalah penyeru untuknya kepada kebatilan, maka
orang rakyat ni tadi kena jidal, kena debat dengan yang terbaik. Itu adalah jalan-jalan yang terjadi, dia kata lebih menyampaikan dan lebih difahami, boleh sampai kepada akal dan juga nakal. Sepatutnya macam tu. Bila kita berhujah, kita kena berikan contoh atau maklumat yang lebih tepat. Okay. Bismillah, Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman dan Quran menjelaskan tentang kepentingan dakwah ni. Dalam surah Fussilat ayat 33, Allah nyatakan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Dan siapakah lebih baik kata-kata berbanding orang yang menyeru kepada Allah Taala dan beramal soleh. Dan dia berkata qala innani minal muslimin, dan dia kata sebenarnya aku daripada orang-orang yang Islam. Siapa lebih baik daripada orang macam ni, dia kata. Sebab itu kita rakyat kita yang dihukum. Memang pemerintah ada kerja dia mentadbir manusia, tapi bab dakwah ni kita tak tunggu mereka, tak tunggu dapat surat, tak payah. Okay, dan ni soalan ni, istifham ni dia kata dengan makna penafian yang berulang, maksudnya tidak ada lebih baik, tidak ada siapa lebih baik kata-kata. Okay? Itu kata-kata dan juga jalan dan juga keadaan berbanding orang menyeru kepada Allah, menyeru kepada Allah Taala dengan mengajarkan orang jahil, membimbing orang yang lalai, yang berpaling, dan juga menjidal orang yang membuat kebatilan dengan perintah untuk menyembah Allah dengan semua bentuk pengabdian diri kepada Allah Taala, ibadah kepada Allah Taala, dan galakan kepadanya serta memperelokkannya sebagaimana yang boleh. Ajar yang terbaik, elokkan juga, ya. Dan juga menegah daripada apa yang dilarang oleh Allah daripadanya, memburukkan akan perbuatan larangan tadi dengan semua jalan yang memastikan atau mendatangkan peninggalan cara tersebut, terutamanya daripada dakwah kepada usul agama ni dan perelokkan dia, terutama dakwah yang bersifat mengajak kepada khususnya sesiapa yang terutama pada dakwah ini yang membawa kepada usul agama Islam dan memperelokkan dia, menjidal musuh dengan yang terbaik dan menegah daripada apa yang bertentangan daripada kekufuran, kesyirikan, dan diperintah dengan makruf, larang dari kemungkaran. Okay. Dan termasuk daripada berdakwah kepada Allah Taala adalah menggemarkan orang tersebut yang kita seru tu kepada mengabdikan diri kepada Allah Taala, menjadikan Allah Taala dicintai di sisi hamba-hambanya, dengan sebutan perincian nikmat-nikmat Allah Taala, keluasan kemurahannya, kedermawanannya atau kemurahan dia, dan kesempurnaan rahmatnya, okay? Serta dan menyebut sifat-sifat kesempurnaan dan ciri-ciri keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, di antara juga kita kena berdakwah, yang kita rakyat ni kena berdakwah kepada Allah Taala. Di antara dakwah kepada Allah Taala itu adalah penggalakan dalam mendapatkan ilmu dan petunjuk dari kitab Allah Taala dan sunnah Rasulullah SAW. So kita kena sentiasa kata pada orang ni Quran dan sunnah, Quran dan sunnah. Bukannya buku falsafah, bukannya buku ahli kalam, bukannya kata-kata tok guru, bukan kata-kata hikmah. Quran dan sunnah. Itu patut jadi kita punya moto ataupun kita punya suara penggalakan pada orang ramai, dan menggalakkan untuk itu dengan semua jalan yang menyampaikan kepadanya. Contohnya sedarkan orang ramai kewajipan untuk mendengar perintah Nabi SAW. Ini benda yang kadang-kadang orang tak faham. Banyak orang kena tanya, dia kata keluarga tak ikut sunnah, nak buat macam mana. Saya kata first thing first, kita kena trigger kan dalam keluarga tadi satu persoalan berkenaan dengan ada tak orang lebih tahu berbanding Nabi tentang Allah Ta'ala, tentang ibadat, tentang apa saja. Ada tak orang lebih tahu? Ada soalan tu kena tanya dulu. Kerana kata soalan tu tak lepas kan, nak bincang apa lagi? Dia tak faham berkenaan dengan itibak Nabi tu. Allah Ta'ala letakkan itibak kepada Nabi menjadi penyebab untuk seorang tu dicintai balik oleh Allah Ta'ala. Sepatutnya macam tu. Tapi banyak orang tak nak faham. Kan? Okey. Menggalakkan kepada itu dengan semua jalan yang menyampaikan kepadanya. Di antara itu adalah penggalakan kepada akhlak-akhlak, kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak. Dan juga kepada umum akhlak. Secara umum. Okay? Dan berlawanan sebagai galang ganti kepada ataupun membalas balik kepada orang yang buat buruk dengan kebaikan. Itu pun susah, tapi itulah di antara seruan Islam.
dan perintah untuk menghubungkan silaturahim serta buat baik kepada dua ibu bapa. Okey. Di antara itu juga, yang termasuk di antara dakwah tu adalah kita memberikan bimbingan kepada umum orang ramai pada waktu-waktu yang bermusim. Macam kalau dia kata ada perhimpunan besar, kan macam Merdeka ke apa sebagainya, sepatutnya ingatan kepada Ta'ala tu patut diperingatkan kat situ pada waktu musim, ataupun perkara-perkara mendatang. Lagi-lagi kita waktu-waktu tentu macam hari raya, hari Jumaat, kita kena berikan peringatan kepada mereka. Kemudian selain itu juga, itu kalau ikutkan pada waktu musim dan perkara mendatang, macam musibah menimpa ke, kan ada benda-benda yang terbaru terjadi ke. Itu semua tu adalah peluang untuk kita memberikan bimbingan pada orang ramai dengan apa bersesuaian dengan keadaan berkenaan, sehinggalah selain itulah dengan apa yang tak terhitung, tak dapat nak dihitung akan individunya yang memang banyak kan benda-benda berkenaan pada mereka, tapi kita akan pilih. Di antara perkara yang dirangkumi oleh dakwah kepada kebaikan seluruhnya dan galakan dan penggerunan daripada semua kejahatan atau keburukan. Kemudian Allah nyatakan wa amila salihah. Allah Taala kata dan beramal soleh, iaitu berserta dengan dakwah dia kepada dakwahnya akan ciptaan Allah Taala kepada Allah, dan seruannya kepada ciptaan Allah Taala kepada Allah Taala, dan bersegera dia dengan diri sendiri untuk melaksanakan perintah Allah Taala dengan beramal soleh yang akan menjadikan redha terhadap dia Tuhannya. Dan dia kata waqala innani muslimin, dan dia akan berkata sebenarnya aku di kalangan orang-orang Islam, iaitu yang tunduk kepada perintah Allah Taala, yang menyusuri jalan Allah Taala. So first thing first itu yang mana kita kata termasuk dalam perkara ni, yang mula sekali adalah melaksanakan dakwah. Ini bukan tunggu kerajaan hantar perkim dan sebagainya, kita sendiri sebab basic yang kena faham tentang perkara ni, kita tuntut hak kita daripada pemerintah. Kata mereka patut begini ni begitu, kita tuntut dengan atas nama agama, dan agama itu sendiri kena sebarkan. Kalau agama tak sebarkan, tak siapa tahu wujudnya saudara. Tak ada siapa tahu. Jadi kena buat kerja ni. Okay, baik. Kemudian kedua, pelaksanaan perintah dengan kebaikan, larang dari kemungkaran, dan membersihkan terhadap masyarakat, melindungi masyarakat daripada kerosakan. Okay. Kehidupan seorang Muslim yang berpegang dengan agamanya pada hari ini, dia kata sebenarnya dibina di atas menegakkan pengabdian diri kepada Allah Ta'ala. Memang kita punya agama atau kita punya hidup ni sebenarnya dibina di atas pengabdian diri kepada Allah Ta'ala, dan juga dibina di atas kesucian dan juga kesopanan. Malu, rasa cemburu yang sekarang banyak hilang dah. Dan dulu kalau dia kata kita orang pegang adik-beradik kita perempuan kena kacau, bergaduh bertumbuk kan, orang kacau adik perempuan kita. Tapi sekarang ni tak ada lagi rasa malu tu. Tak ada rasa malu, tak ada rasa cemburu. Sedangkan cemburu tu adalah iman, tanda iman. Nabi kata al-mu'min yaghar. Seorang yang beriman tu akan rasa cemburu. Okey. So dia kata, dan dia kata ni kehidupan Muslim adalah kehidupan yang sebenarnya dipenuhi dengan perkara bahaya daripada semua sudut. Okey. Dengan dia akan dibawakan pertama sekali penyakit syubhat dalam i'tiqad dan ibadat. Kemudian penyakit syahwat dan juga tingkah laku, serta dalam sosial atau kemasyarakatan. Okey, dan sebenarnya dia kata didalamkan lagi dalam kehidupan seorang Muslim ni pada lagi teruk, lagi jatuh, dia kata dengan segala yang dirancang dan juga yang dijalankan untuk memerangi Islam. Memerangi Islam sekarang ni masih lagi berjalankan, war against Islam masih dibuat di barat, dan sebut buruk perancangan terhadap umat ini. Sebenarnya tujuan dia buat macam tu adalah untuk mencairkan agama pada diri orang-orang beriman dan mengalihkan jemaah umat Islam ni kepada macam binatang ternakan yang akan diternak lah, akan dijual lelong, ataupun seperti kumpulan flock yang telah digoncang akan dia punya i'tiqad.
tenggelam dalam syahwatnya, okay? Dan juga lemas dalam kelazatannya, okay? Dan memang dah hilang pula rasa sensitivity. Ini memang dahsyat. Islam pun sekarang macam tu banyak. Tidak mengenal yang makruf tu makruf, tak ingkar akan mungkar tu mungkar. Ini macam kes bila Ustaz Aziz Sobri dia tegur berkenaan dengan public kan. Mana dia jaja anak perempuan kita, umat Islam. Kalau yang kafir tu kita cakap apalah, dia tak ada agama. Dia tak ada tajuk masalah benda tu haram atau halal. Walaupun ada mungkin, tapi dia orang tak belajar pun. Dia tak anggap agama tu wajib diikut. Kita ni adalah bangsa yang ada agama. So, bila pakai kan baju bikini, lompat-lompat atau lompat anjal tu kan, tayangkan punggung kat orang. Seriously. Benda ni disebutlah, dia kata benda salah lah kan. Pakaian sedemikian, ada je atlet-atlet yang pakai penuh, kenapa tak boleh? Walaupun masih lagi buruk sebenarnya. Tak elok juga. Tapi masih lagi kita panggil menjadi tajuk kan. Bila ditegur tu macam-macam. Dan Twitter orang datang balas balik kan. Kata kau ni otak kuning lah dan sebagainya. Padahal benda tu peraturan agama. Quran tak tahu ke berkenaan dengan masalah aurat bila Quran perintahkan dalam surah An-Nur ayat 31. Allah dah bagi tahu dah kat situ. Bila kita sebut bagi tahu dia boleh amuk kan. Jadi hilang sensitivity. Tak ada rasa sayang, tak ada rasa benda haram tu haram. Dia tak mengenal makruf tu makruf dan tak mengingkari yang mungkar tu mungkar. Kan saya sampaikan berpatah balik seorang di kalangan mereka ni pulang orang yang ditewaskan dia oleh kehinaan. Okey. Dan dipatah balik dalam keadaan rugi. Okey. Dan bahkan berpatah balik di kalangan mereka ni, siapa yang berpatah balik murtad, siapa yang murtad daripada agamanya secara berperingkat-peringkat. Ini benda yang kita tak tunggu kerajaan. Kerajaan ada nak provide untuk kita keamanan, provide untuk kita perkara-perkara yang dia perlu provide, tapi kita sendiri kena berdakwah. Tak boleh tunggu orang. Dari sini wajib kata Muslim, untuk wajib kata Muslim tak kira para pemerintah ataupun orang yang diperintah untuk melaksanakan semua perkara yang akan mempertahankan bagi pihak mereka tipu daya, golongan yang buat tipu daya, dan juga perancangan mereka, serta menyucikan masyarakat daripada semua perkara-perkara yang menyalahi syariat, dan semua yang bertentangan dengan syarak yang tulus, serta menunaikan apa difardukan ke atas mereka oleh Tuhan mereka yang berupa perintah untuk kebaikan, larang daripada kemungkaran. Firmankan dalam Quran dalam surah Ali Imran ayat 104, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum, hendaklah ada di kalangan kalian, hendaklah jadi di kalangan kalian ummatun, satu umat, yad'una ilal khairi, yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menegah daripada kemungkaran, wa yanhauna 'anil munkar, dan menegah menyuruh kepada ma'ruf, menegah daripada kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang berjaya. Allah nyatakan dalam ayat yang lain dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia. Sikap kita adalah ta'muruna bil ma'ruf, kamu meneguh daripada memerintahkan dengan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian menegah daripada yang mungkar, wa tu'minu billahi, kalian beriman dengan Allah, tu'minuna billah, kalian beriman dengan Allah, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum, kalau berimanlah ahli kitab itulah terbaik untuk mereka, minhumul mu'minuna, di kalangan mereka ni ada yang beriman, wa aktsaruhum fasiqun, namun kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Jadi ayat ini, dua ayat ni, dia kata yang agung ni mengandungi beberapa pengertian yang agung. Yang hebat di antaranya adalah panduan atau pengarahan umat Islam supaya mereka menjadi di kalangan ada di kalangan mereka ni satu jemaah yang berterusan untuk dakwah kepada jalan Allah Taala, kepada jalan agama, dan memandu orang ramai kepada agamanya. Yang ini masuk pada itu para ulama, para pembimbing, para mujahidin fisabilillah, okey, dan juga orang-orang yang yang menghabiskan masa untuk mencari menjaga keadaan orang ramai, dan iltizam mereka dengan syariat, serta mencegah mereka daripada tipu daya atau hilah dalam muamalat yang batil. Ini memang kena ada satu kumpulan yang sentiasa tegur. Ya. B,
pelaksanaan perkara ini wajib perkara wajib yang sangat kritikal ni termasuk daripada fardu kifayah. Pelaksanaan kewajipan yang sangat kritikal ini adalah termasuk dalam fardu kifayah. Mana ditunjukkan kepadanya ayat mulia, hendaklah jadi di kalangan kalian. Min tu dia kata daripada kalangan kalian. Hendaklah ada daripada kamu satu kumpulan yang terhasil dengan mereka ni, terhasil maksud dengan mereka pada perkara-perkara yang disebutkan tadi. Mereka kena ada buat kerja ni. Perintah daripada makruf, tegah kemungkaran, mesti ada. Seterusnya yang tiga, termasuk perkara yang diketahui. Yang diulang-ulang adalah perintah dengan satu perkara, adalah perintah dengannya dengan apa yang takkan dia kata memerintahkan satu perkara, memerintahkan satu benda adalah atau memerintahkan dengannya, dia adalah perintah dengannya dengan apa yang takkan tersempurna kecuali dengannya. Mana apa yang mesti ada untuk benda tu berlaku mesti dibuat juga. Apa-apa yang terhenti perkara berkenaan padanya maka perlu ditunaikan. Contoh macam nak dakwah, amal makruf. Nak tahu makruf tu kena belajar. Kena belajar Quran. Dan kena belajar Quran, kena belajar sunnah. Baru kita boleh menyuruh makruf, tegah kemungkaran. Contoh simple lah. Mana kita kata benda yang kita tak boleh tidak kena buat untuk pelaksanaan perkara tersebut. Seperti contoh macam kalau seperti persediaan untuk jihad. Dengan sebagai bentuk persiapan. Persenjataan yang terhasil dengannya pemusnahan ataupun hukuman terhadap musuh dan memerkasakan Islam. Apa yang boleh mengalahkan musuh dan memenangkan Islam. Okey, serta mempelajari ilmu yang terhasil dengannya dakwah kepada kebaikan. Okey. Dan orang yang orang yang mencarinya dan orang yang dituju dikata kebaikan mempelajari ilmu yang terhasil dengannya dakwah kepada kebaikan. Mana wasailiha wa maqasidiha. Okey. Mana cara dia, tujuan dia, kemudian pembinaan madrasah-madrasah bagi memberi petunjuk dan juga ilmu. Okey, membantu akan golongan-golongan yang melaksanakan perkara ni. Bila ada orang buat pengajian, kita sokong, kita bantu. Sebab ini adalah di antara tanggungjawab kita kena tunaikan sebagai rakyat. So kita membantu kerajaan negara ni terus kekal berada dalam konteks kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sekali kena buat. Di atas contoh macam apa, dan juga membantu mereka dalam pelaksanaan syarak pada orang ramai dengan kata-kata, perbuatan dan harta. Dan selain itu daripada perkara yang tak boleh tidak, kalau kita kena buat tu kena nak jadi tu kena buat. Maksudnya macam kes kalau perlukan harta dan kena cari harta. Perlukan senjata pun kena buat senjata atau belajar buat senjata. Itu yang patut berlaku pada masyarakat. Mempelajari dan juga persiapan untuk belajar tu kena buat juga. Itu semua tu memang tak boleh tidak semua sekali. Sebab benda ni untuk memperkasakan Islam dan juga mengalahkan musuh. Okey. Yang pelaksanaan kefarduan ini ia adalah syarat bagi kejayaan, kemenangan dan kebaikan dunia akhirat. Orang yang melaksanakan dakwah kepada kebaikan dan perintah dengan perkara makruf, larang daripada kemungkaran, mereka adalah orang-orang terpilih di kalangan orang-orang yang beriman. Dia orang terpilih, orang istimewa. Kerana ini Allah Ta'ala firmankan, wa ulaika, mereka itulah humul muflihun, orang-orang yang berjaya. Al-faizun, yang akan beroleh dengan apa yang dituntut. Dan Allah Ta'ala firman tentang mereka, orang-orang ni, kalian adalah sebaik-baik umat, kuntum khairu ummatin. Dan itu adalah dengan penyempurnaan mereka bagi diri mereka dengan iman, serta yang lazim bagi pelaksanaan semua yang Allah Ta'ala perintahkan. Iman tu mereka siapkan untuk mereka buat segala apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan dengan penyempurnaan mereka, diri mereka kepada orang lain dengan amal ma'ruf. Mereka sempurnakan diri mereka dengan iman, sempurnakan orang lain dengan amal ma'ruf nahi mungkar. Yang terkandung dan dakwah sekalian makhluk kepada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu maksud dakwah. Dakwah kepada Allah Taala, kemudian melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Okey, seterusnya. Di antara kewajipan dalam agama
kewajipan yang perlu ditunaikan oleh rakyat adalah memelihara kepada sumber-sumber umat. Apa benda yang jadi sumber asasi umat, dia kena jaga. Okay. Dan tidak akan terjadi itu melainkan melalui menggerakkan akan keupayaan Islam dari segi sudut ekonomi. Apa benda yang boleh menggerakkan ekonomi Islam dalam menjaga, tujuan dia untuk menjaga kepada sumber-sumber umat dan juga kekayaannya dan manfaat umat yang umum. Dengan apa? Dengan kita bersederhana dalam penggunaannya, yang kita bukan gopoh, rakus untuk luaskan contoh macam ladang, luaskan, bukan macam tu. Bersederhana dan menjaga ke atasnya dengan semua cara atau jalan pengurusan yang pasti, macam air. Itu sangat penting. Kejadian dekat Malaysia ni banyak kali jadi tentang punca-punca air tadi dicemari. Sebenarnya ini adalah sangat bahaya, menunjukkan kepada keupayaan musuh untuk rosakkan Islam dari dalam. Bila masa dia lepas kat mana-mana, kan, benda tu datang. Pasal perbuatan yang sama sekali dia tak dapat nak dihentikan. Benda tu akan merosakkan umat Islam. Kalau dia kata, kalau geng-geng anti vaksin kan, dia percaya macam sungai tu boleh jadi kan, sebab itu lagi patut. Sebab ini tanpa orang nak ke tak nak, dia masukkan racun ke ataupun virus ke robot ke dalam tangki air ke yang besar-besar tu, kemudian masuk pada diri badan semua penduduk satu tempat. Itu lagi logik berbanding dengan suntikan vaksin. Suntikan vaksin tu awak tak boleh kawal lah pula robot tu banyak mana jatuh bila sedut tu kan. Mana ada dia kira. Mungkin orang A dapat banyak, orang B dapat sikit, mungkin C tak ada langsung. Habis dah. Pergi kat A tadi waktu time sedut tu, nurse tu tak sengit betul. Ini sebenarnya sumber negara tau. Sumber negara yang makin hilang. Kan, yang tak dapat yang tidak diurus dengan baik. Hutan kan. Kita tak boleh rakus dalam menghabiskan sumber. Sebab kita ambil dengan cukup. Bukannya kita ni cuma lah macam zaman korporat ni, semua benda nak banyak. Second year masih untung lebih daripada first year. Sedangkan kita tahu bahawa tahun pertama kita seorang menyaga. Betul lah. Kita dapat tempat. Tahun kedua ada 5 orang lagi menyaga macam kita. Jatuhlah penjagaan kita. Tapi kita start lah macam menyampah sebagainya. Kita lupa sebenarnya rezeki Allah Ta'ala beri dan Allah Ta'ala tarik. Itu yang betulnya. Okay? Baik. So dia kata dekat sini, dia kata menjanjikan yang dikira sebagai kerja yang besar dan juga tujuan strategik. Okay? Dan dia adalah kewajipan agama. Okay, yang sebenarnya beriringan bersama tuntutan, bersama maqasid, tujuan pengajaran dalam syarak. Sebenarnya memang Islam suruh kita belajar, kan, suruh tuntut ilmu, maka kita kena ada anak-anak kita yang belajar tentang perkara berkenaan. Bukan ambil orang luar, asyik panggil orang luar je untuk uruskan negara kita. Ayat Quran Al-Karim memerintahkan, okay, dan juga mengarahkan untuk orang beriman agar bersederhana dan juga dan juga tidak melampau pada semua tindakan mereka, okey, dan dalam menegakkan binaan mereka di atas wasatiyah, dan juga imbangan, okey, dan juga kita panggil ekonomi, bersederhana, jauh daripada pembaziran, daripada pelampauan, dan juga menghapuskan atau menghabiskan kekayaan dan juga sumber-sumber negara. Kita baca dalam kitab Tuhan kita, Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 60, Kulu washrabu min rizqillah wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Makanlah dan minumlah daripada rezeki Allah, namun janganlah kalian menyebarkan di muka bumi kerosakan. Okay? Demikian juga kita baca dalam Quran Karim dalam surah Al-A'raf 31, Ya Bani Adam, hei anak-anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Bawalah perhiasan kamu pada setiap masjid. Ni antara dalil berkenaan dengan menutup aurat ke masjid. Pakai baju yang elok ke masjid. Okay. Untuk aurat ke masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah, jangan kalian melampau. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tak suka orang yang melampau. Allah firmankan dalam ayat lain dalam surah Hud ayat ke-85.
Ini kata-kata Nabi Syuaib. Dia kata, ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist. Ya. Wahai manusia, wahai kaumku, tunaikanlah timbangan dan sukatan dan timbangan dengan saksama. Dan kalian wala tabkhasun nas asya'ahum. Janganlah kalian merugikan orang ramai akan barang-barangan mereka. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Yang kalian menyebarkan di muka bumi kerosakan. Yang Allah Ta'ala firmankan juga dalam ayat surah Al-Isra' ayat ke-26, 27. Allah Ta'ala nyatakan, wa adzal qurba haqqahu miskin wa ibnas sabil. Berikanlah orang punya hubungan keluargaan dengan kamu akan haknya. Demikian orang miskin dan juga anak orang-orang yang dalam perjalanan yang habis bekalan. Namun wala tubadziru tabdzira. Yang kalian membazir dengan pembaziran. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Sebenarnya orang membazir itu adalah mereka ni saudara pada syaitan. Wa kana syaitan li rabbih kafura. Dan syaitan pada Tuhannya adalah kufur. Dan dalam ayat lain surah Luqman atau surah Isra ayat 29 Allah nyatakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Yang kamu jadikan tangan kamu terpasung kepada tengkuk kamu. Namun wala tabsukul albab, janganlah depakan sampai habis depa. Yang kedekut sangat jangan buka sangat. Kulal bas sampai habis lapang depa. Fatak mudah malu mahsura, nanti kau akan duduk dalam keadaan rasa mencela diri dan juga rasa hampa. So kamu habiskan apa benda yang Allah Ta'ala berikan pada satu keadaan saja. Demikian juga dalam ayat surah Isra ayat 151 152 Allah nyatakan wala tutim amral musrifin. Jangan kalian ikuti urusan orang yang buat pembaziran. Alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Yang mereka ni membuat kerosakan di muka bumi dan tidak membuat kebaikan. Ini sebenarnya ayat-ayat yang mulia ni kesemuanya melukiskan satu kepribadian yang mulia, yang tinggi untuk kesemua anggota masyarakat yang Islam. Bila dia buat apa-apa, menangkap ikan ke, dia kena buat benda tu moderate. Dia ambil untuk cukup dia makan dan besok lusa datang balik kalau dia nak makan lagi. Bukan dia ambil banyak-banyak kemudian membazir, buang. Kerana mereka ni, orang jemaah umat Islam ni, mereka ni bersederhana, berimbangan pada makanan mereka, minuman mereka, pakaian mereka, kenderaan mereka, dan mereka tidak melampau dan tidak membazir. Okay? Mereka bersederhana, pertengahan dalam perbelanjaan mereka. Orang-orang yang paling jauh daripada memudaratkan orang lain. Tadi dia buat benda ni, korek ni, susahkan orang. Buat ini, susahkan orang. Banyak orang tak fikir macam tu. Kan? Dia ambil janji dia dapat lesen, dia buat. Dia tak fikir orang lain. Dan mereka ni, orang beriman ni, membuat kebaikan di muka bumi dan tak buat kerosakan. Dan mereka mengambil berat dengan nikmat-nikmat Allah dan apa Allah kurnia ke atas mereka daripada sumber-sumber yang berbagai. Dan mereka menghasilkannya, membuahkannya, dan juga mereka ambil manfaat dengannya. Okay. Dan pelaksanaan kewajipan ini dan kewajipan hak-hak tadi, ia adalah sebaik-baik jalan yang terbaik bagi kehidupan yang tenang, yang tenang dan juga melimpah ruah dengan kebaikan, dan dengannya akan elok kehidupan umat dan juga masyarakat. Dan inilah adalah masa untuk kita berpindah kepada sebahagian contoh bentuk-bentuk pemerintahan dalam Al-Quranul Karim dan kajian kita yang terakhir daripada fasal ini. So insya-Allah nanti kita akan masuk kepada lepas kita bincang tanggungjawab rakyat ni yang kena tunaikan, jaga sumber hasil negara, okey. Amar ma'ruf nahi mungkar, membersihkan masyarakat daripada kerosakan, daripada perkara keji, okey. Kemudian menjaga akidah dan kelebihan, melaksanakan dakwah. Ini semua benda yang kita kata perlu dibuat. Banyak orang kadang-kadang macam disebutlah dia tunggu. Para sahabat Nabi tak macam tu. Tak tunggu perintah pemerintah untuk berapa orang, berapa kuota baru nak dakwah. Tak ada. Dakwah tu ada hak semua, kewajipan semua untuk laksanakan dari sekarang. Kalau kita rasa macam kita kurang ilmu, belajarlah. Kadang ada orang kita macam saya tengok kan, dia pandai English tapi macam Ahmad Didat punya speech kan. Ketika dia berdakwah, ambil lah, tuliskan balik dalam bahasa Melayu, sebarkanlah. Kalau kita pandai seorang buat apa? Kita kena pandaikan juga umat kita, umat Islam kita, supaya mereka dapat ilmu dalam apa-apa yang penting bagi mereka. Bab akidah ke yang kita belajar, kita sampaikan balik, menyebarkan kebaikan daripada sudut itu. So alhamdulillah kita dah habiskan berkenaan dengan hak-hak rakyat dan kewajipan rakyat kena tunaikan. So insya-Allah nanti kita akan masuk kepada beberapa contoh
pemerintahan dalam Al-Quran Al-Karim. Pemerintahan Al-Quran Al-Karim kita akan belajar nanti insya-Allah. Baik. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Tak ada. Dua yang suka lambat-lambat. Letaklah soalan. Kalau ada kata nak soal-soal siap. Tak ada Alhamdulillah. Kita berhenti sini. Nanti kita sambung kemudian pada minggu akan datang. Kita akan bincangkan pula contoh-contoh kerajaan yang mana dia dalam Quran Karim, contoh-contoh kerajaan yang ada dalam Al-Quran. So insyaAllah nanti kita bincang kemudian pada minggu depan, jika diberikan Allah Ta'ala peluang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.